sebenarnya Stacy sendiri pun excited tu memang yang paling ni lah untuk Stacy. Yalah, selama 15 tahun Stacy dalam industri, dari 2008 sampai ke 2023 sekarang ni, Stacy rasa apa yang Stacy dah buat, maksudnya album, buat show, buat tour, semua tu dah. Cuma kalau nak cakap konsert sendiri, lagi-lagi di tempat yang sangat berprestige ni, ini memang impian lah. Impian dari dulu. Sebab macam kita tahu pun, Dewan Philharmonic pun memang dari dulu dia dia memberikan platform untuk artis-artis yang besar juga yang kita kenal, macam Yuna semua dari sini ya, yang pernah perform sini. Hakim suami saya sendiri pun memang pernah perform kat sini. Siapa yang tak ingin nak perform kat sini sebenarnya. Lagi-lagi bila macam Stacy ni, Stacy kan genre dia more to pop and pop dance, and lagu lain pun ada juga. Cuma untuk di MPO, untuk panggil Stacy DFP, untuk DFP panggil Stacy punya genre menari apa semua ni, memang satu kerjasama yang sangat Stacy nantikan lah dari dulu. Yalah, mesti orang pun imagine macam mana Stacy akan keluar nanti, apa yang Stacy akan persembahkan. Adakah Stacy akan perform lagu rancak macam tu, fast number macam tu kan. So of course Stacy pun tahu ruang ni untuk macam mana kita kena tunjuk konsep tu kena sama lah. Mungkin Stacy dance, dia datang dengan konsep yang berbeza, arrangement yang berbeza. So memang kena, I hope orang dapat datang untuk bersama-sama share moment tu, moment yang once in a lifetime untuk Stacy. So memang Stacy takkan sia-siakan malam itu nanti, insyaAllah. Pada masa sama, orang cakap apa, untuk menyanyikan ataupun mendenangkan lagu-lagu bentak pop dance kan? Yes. And tempat ni juga adalah satu tempat yang sangat ikonik, sangat prestigious apa semua kan? Macam mana orang cakap macam nak kekalkan, pada masa yang sama lah, you nak pop dance, whatever apa semua, nak kekalkan prestige yes. DFP. Of course, back to concept lah. Macam Stacy sendiri dengan tim Stacy pun, especially Stacy lah. Stacy bila dapat tahu yang Stacy akan perform kat sini tu, nanti Stacy dah fikir konsep dia tu, dia tak boleh mentah-mentah masuk. Stacy punya lagu macam ni, dia akan masuk macam tu. So Stacy pun ada tim Stacy dengan musician, dengan yang paling special dia tu yang Stacy tak sabar, Stacy dengan dancer sekali. So of course dia punya konsep tu berbeza. Maksudnya bukan mungkin Stacy mungkin akan bolehin sikit, mungkin Stacy akan bawa konsep Broadway kat situ. Sebab Stacy kan dance kan. So bila kita tukar ke situ, Stacy pun boleh tunjukkan juga yang actually Stacy memang ada berbagai genre. Ini antaranya lah, macam jazz, swing tu memang Stacy pun memang suka buat dari dulu. So dapat pula kat DFP macam ni, memang sesuai lah nak buat konsep macam tu kan. So kita ada menari jugalah tetap. Of course, tapi in Broadway punya konsep. Yes. Sesuai dengan umur jugalah kot. So berapa segmen yang Stacy akan dah terlintas nak bahagikan persembahan tu nanti? Okay, dia dalam 2 segmen tapi setiap setiap tukar tu dia lain-lain. Dia tak 2 nampak je. InsyaAllah kita akan cuba bagi nampak dia lain bagi orang tak puas. Resek. So 2 baju lah nanti ya? 2 baju insyaAllah. 2 ke? Tak tahu. Sebab yalah, bukan selalu dapat perform kat sini kan. Kita punya keterujaan tu memang nak all out lah orang kata. Gitu. Lagu dalam 16 ke 17 lagu. Semua lagu Stacy ada lagu orang lain juga? Okay, semua lagu Stacy. Cuma Stacy yang specialnya akan ada special appearance by Hakim. Yes. So ada duet dengan dia, dan sekali juga ada lagu yang dia perform jugalah nanti. Dia memang terbabit sama lah dalam kira seluruh proses konsert ni. Memang dia Hakim pun akan No, dia jemputan je. Tak. Cameo. Tak, sebab bila cakap pasal Hakim ni teringat masa dulu Hakim dah buat konsert kat sini, Hakim MG Street. 6 tahun lalu, time tu Stacy tak dapat nak tengok persembahan dia. Baru beranak kat hospital. So memang kita tak sangka lepas anak dah 6 tahun and then Stacy punya turn, kita tak tahu kan ada rezeki. So memang
Alhamdulillah. Thank you so much FP. Okay. Stacey, lepas penantian 15 tahun kan, awak penyanyi yang macam orang expect akan ada konsert sendiri. Jadi lepas 5 tahun DFP pula bagi. Alhamdulillah. Ceritakan perasaan awak sedalam-dalamnya lah tentang peluang ni. Okay, perasaan saya tu more tu nak achieve goal tu. Sebab kalau nak kata happy memang ada, tapi tanggungjawab tu lebih besar rasanya untuk buat masa sekarang. Yalah, sebab kita kena pastikan apa yang kita plan dan apa yang kita dah usahakan jadilah, at least berhasil lah, nampak lah kan. Sebab bukan selalu macam kita cakap tadi, mudah-mudahan, tapi apa yang Stacey boleh cakap, orang takkan rugilah dengan apa yang Stacey boleh keluarkan konsep apa semua. Memang tak pernah buat sebelum ni. Kalau macam sebelum ni orang cuma akan nampak Stacey kat AJL tiap tahun. Sekarang pun dah jarang. So bila idea tu dah lama terperap dengan kat rumah apa semua kan. Memang kita macam Stacey sendiri pun, perjalanan seni Stacey tu dia sebenarnya dia sambil bergerak. Macam dulu Stacey cuma nyanyi and dance. Banyak lagu yang fast. So bila Stacey dah berganjak pada buat lagu juga dan juga menulis lagu juga, at the same time buat recording juga. So kita memang kita dah rumah lain, bukan dalam nyanyi dan juga menari je, bukan dalam performance je. Kita dah masuk situ. And of course bila dah kita ke situ, kita punya demand dan juga kita punya nak tu dah berbeza lah. Adakah konsep tu nanti akan bersifat personal? Personal, maksudnya menceritakan perjalanan awak sepanjang 15 tahun. 15 years in the industry. Of course. Akan nampak benda tu dia evolusi lah. Dari lagu ni, lepas tu Stacey mungkin lagu fast tu dia dah bertukar ke Broadway punya style. Tapi yang pastinya apa yang akan ada dalam tu adalah genre-genre yang Stacey selalu bawakan. Sebab bila cakap tentang, cakap you adalah queen of pop dance kat Malaysia semua kan. Oh, malunya dengar tu. You cakap pasal Broadway. Saya agak intrigued lah sebab kalau cakap pasal Broadway, satu elemen yang you kena masa juga adalah orang cakap apa, elemen theatrical. Yes. Kan? So, dia dekat kan. Macam mana macam benda tu akan pergi bersama dengan pop dance and then tak dapat nak imagine kan. So you kena somehow kena lakon juga somehow kan macam yes, kan dia Broadway kan dia ada ni sikit kan. So that's why lah preparation tu dia more tu sangat berat lah bagi Stacey, sebab tanggungjawab yang Stacey dapat ni dengan yalah bila kita probably lah tak tahulah kalau betul atau tidak, rasanya DFP baru first time dia bawa genre yang dance. So Stacey risau juga tanggungjawab tu untuk tak boleh nak gagalkan juga benda tu. Takut nampak macam Stacey hanya perform kat pentas DFP, tak nak macam tu. So kita kena bawakan konsep tu betul-betul DFP present Stacey. Yes, nak nampak tema tu macam tu. InsyaAllah. Pemuzik pula dengan orkestra? Tak. Band. Kenapa selalu kalau penyanyi dengan orkestra DFP? Tak, juga ada yang solo, ada yang band. Aizat Rahir, Yuna Aizat yang sebenarnya kan memang ada. Siapa pemuzik Stacey? Okay, MD untuk pemuzik Stacey Syawal. Syawal dan juga musician pula yang kita biasa bekerjasama lah dalam recording, dalam performance. Dia kebanyakannya dari ATM juga, Magistrate. Okay, Stacey, tadi you cakap macam bawa nama DFP juga lah kan. Yes. Sebenarnya peluang yang diberi untuk you. So pressure tak? Ke you macam chill je? Luaran chill lah. Tapi dia macam mana tau, ke 2 bulan lebih je yang lepas kita tahu tu, kita kena prepare. Kita kena, kalau nyanyi saja mungkin kita ada proses tu jalan tu, ni mau fokus on nyanyi. Tapi beban dia tu pada menari, pada konsep, pada nak carry. Stacey pula, Stacey involve pada semua. Maksudnya dari awal, dari segi music arrangement sampai ke dance, koreografi, konsepnya apa, ini first set nak bawa apa, itu semua. So Stacey memang involve. So memang time tu memang tak ada lah. Memang Stacey sebenarnya nervous, bukan sebab nervous lama tak PC. Tapi nervous, aku cakap lebih nanti okey ke ni tapi insyaAllah okey. Pastinya okey. Amin, insyaAllah. Antara lagu wajib yang akan didendangkan? Lagu wajib yang bagi 3 lah. 3
Rasanya semua pun ada kat situ tu. Sebenarnya dengan yang Semua yang lagu you boleh Stacy akan dinyanyikan. Semua lagu Stacy tak tinggal. Terutamanya lagu-lagu lama yang ni lah. So tak ada tribute untuk mana-mana artis idola ke ataupun lagu Hmm. lain akan nyanyi. Macam sebab lagu sayang kalau tak masuk. Konsep sendiri. So bila rasa dulu macam okey tak ada, macam bila susun balik lagu banyak juga lagu saya. Jadi bila nak susun tu macam baru nak cover, ada juga nak buat macam special performance yang lain sikit kan. Tapi bila fikir-fikir mesti ada banyak juga peminat yang nakkan lagu ni, lagu tu dah lama dia tak dengar kan. So kita belanja semua lagu dalam tu. Okay, antara lagu yang menjadi permintaan peminat. Gagap Gagap. antara lagu yang dia tak berapa ni sangat, Stacy apa sangat, nyanyi sangat, tapi dia ada peminat dia sendiri. Macam Pakai Buang tu biasalah kita akan nyanyikan macam Menggenggar Dunia. Dah lama tak nyanyi. So mungkin dia akan jadi Hakim. Dia lain dah. Dia bukan Adam dah. Dah berbeza dah. Kisah dongeng. You have your new song? Yeah, and of course eksklusif malam tu nanti Stacy akan nyanyi lagu baru juga. Memang akan rilis khas untuk Judulnya apa? konsert ni. Judulnya ya Stacy buat dengan Hakim lah. Macam biasa. Sang Nadim. Yes, Sang Nadim. Dengan Hakim kan, so ada tak lagu yang akan perform lagu ciptaan Hakim dengan Stacy sendiri? Ada? Aku Kau dan Muzik. Kembali. Tak ada. Aku Kau dan Muzik dengan lagu apa? Itulah Dia Jadi Adam. Tapi kita pun yang itu yang the best lah. Kita dapat choose lah, pilih. Maksudnya bukan the best, dia yang nak lagu tu. Dah cakap dah ada lagu lagi yang kita boleh buat konsep ni. I nak nyanyi lagu Menggenggar Dunia. Okay, kita ikutlah. So kira malam tu nanti secara eksklusifnya dekat DFP akan juga debut your new song. New song, new single untuk malam tu. Apa title? title tadi. Titlenya Teriak. Dia teriak. Memang teriak So, dan I know, gegar okay. DFP lah. Yes, memang teriak dan gegar DFP. Mungkin boleh share pasal lagu tu, apa Sikit lah. pengertian teriak tu, nak cerita pasal apa? Okey. Sebenarnya lagu ni dia dah lama sebelum DFP approach lagi, memang kita dah dalam proses nak keluar lagu tu. Cuma dia macam mana nak cakap lagu ni dia buat lambat. Sebenarnya dari awal dah nak keluar lagi. Tak tahu apa yang buat dia sentiasa stuck. Mungkin hikmah dia adalah untuk Stacy khas nak nyanyi kat DFP. Inilah. Okey, lagu Teriak ni dia menceritakan pasal penulisan untuk lagu tu agak ambil masa sikit sebab lagu tu dia tak seperti yang biasa yang kita buat. Macam Stacy dengan Bunga Cantik dengan Hang Nadim selalu buat lagu yang macam tu lah, macam orang dengar lah kan. Tapi untuk ni dia punya feel and go tu memang agak berat sikit. So untuk Stacy nak pilih lirik apa yang sesuai tu dia memang take time yang sangat panjang. Sebab demand kita adalah kita dah buat lagu, of course demand kita sebagai penyanyi dan juga membuat lagu tu kita nak benda yang lain. Kita tak nak benda yang dah buat ataupun dah ada yang ni. Kita nak lagu tu sampailah. M tu dia macam tu. Kalau melodinya tu macam tu, lirik dia mesti kena. Pasal tu yang dapat teriak. Penceritaan dia tu, lagu dia tu more on depression punya lagu lah. Depression, anxiety, mental health punya lagu. Fast lah, lagu fast lah. Lagu slow. Lagu slow tapi Dia macam mid tempo, dia kan stuff ke macam mana? dia tak mid tempo, dia Slow lah. Pop ballad. genre dia Stacy lah. Tak tahu nak letak genre dia apa. Slow cara Stacy. Slow cara Stacy. Just imagine. Tapi different lah. Lagu tu memang different. Saya sendiri pun nervous dengan lagu tu. Sangat Hang Nadim nervous. terlibat juga. Terlibat juga dalam komposisi lagu tu ya. Stacy, malam tu penting, jadi you dah lama tak perform. You rasa energy you boleh dikembalikan seperti masa umur you 20s, 30s ke? 30s lagi ke? 30s lah kan? Berbeza lah. tak sebelum melahirkan anak dengan selepas Okey, melahirkan anak? ini paling best yang dinanti-nantikan itu. Yelah, sebab kita punya genre memerlukan package yang lengkap macam Stacy sebelum beranak apa semua dulu kan.
Stacy bersyukur sangat-sangat sebab masa Stacy melahirkan dulu, masa 2017 dulu, actually Stacy macam lost sikit. Sebab mungkin Stacy dulu dia main banyak benda yang all out tau. Kita terbiasa perform. Kita memang stage punya orang, macam menyanyi memang stage punya ni. Kita jarang nak bagi sikit. Jadi bila dah beranak kita dah lupa dia punya momentum yang okay, lepas dah beranak sebenarnya dia dah kena ni. Rupa-rupanya sampai dah sekarang dah beranak yang terkini ni, lebih kita faham, kita dah jumpa semuanya kembali, lebih kita faham yang kita terlupa untuk relax. Relax dan mengenali apa yang kita ada. Macam Stacy sendiri, bila adanya YouTube, bila adanya media sosial untuk Stacy tengok balik Stacy yang dulu kan. Awal-awal dulu Stacy akan cakap, oh dulu energi I macam ni lah, gini-gini. Tapi seiring lepas Stacy belajar dengan buat lagu, dengan buat recording apa semua, bila makin kita mendapat ilmu tu, pelan-pelan lagi kita cakap, buruknya aku nyanyi dulu. Dia jadi lain. So, fasa perjalanan tu untuk nak mendapat apa yang terbaik di mata orang atau ni semua tu memang sangat berbeza dan subjektif. Untuk keupayaan apa yang Stacy ada. Cuma apa yang Stacy buat, Stacy mengenali diri. Banyak mengenali diri, mengenali badan, mengenali apa yang ada. Oh, ini perlu dikontrol. Yang sebelah ni dia perlu ini untuk jadi. Yang sebelah ni dia more on control untuk jadi dia lebih impact. Yang dulu bukan tak okey, cuma apa yang I boleh cakap, I boleh buat lagi okey dari itu sebenarnya. InsyaAllah. Kiranya sekarang Stacy dah banyak belajar, kiranya lebih matang semua belajar pada Betul. orang kata yang dulu-dulu yang sebelum lahir kan. Betul. Kalau dulu gear 4 terus, pergi gear 6 boleh masuk lagi. Dia macam tu lah. Tapi kalau sekarang dia lebih teratur lah. Dia lebih, walau sekecil itu, kita kena plan, kita kena practice benda tu. Dia macam tu. So dia bukan sebab fitness sahaja semata-mata. Macam sebelum ni pun Stacy dari 62 sekarang dah 54. So maksudnya bukan committednya Stacy nak buat benda ni, nak kata stres tak stres, I enjoy, tapi nak bersungguh tu memang atas lah. So I hope semua nanti akan jadi berjalan dengan lancar lah, insyaAllah. Berapa lama dah preparation dari segi rehearsal, latihan, stamina? Sebab konsert 20 berapa? Sebenarnya masa yang ada tu agak terhad. Untuk Stacy nak perform konsep Stacy tu sangat-sangat terhad. So apa yang Stacy boleh buat dalam konsep lah. Macam Stacy cakap tadi, sebenarnya kalau kita fikir time tu tak cukup, sebenarnya dia cukup je kalau kita plan. Kalau kita plan benda tu. So mudah-mudahan apa yang di plan tak boleh over, tak boleh kurang, semua tu ngam-ngam lah nanti, insyaAllah. Stacy, bercakap pula pasal career Stacy. Stacy lebih ke belakang tabir ke macam mana sekarang? Kalau boleh. Jarang nampak. Itu yang hari ni baru keluar. Lebih. Dia macam mana Stacy kalau boleh, apa yang kita kena prepare. Belakang tabir tu adalah sangat berguna untuk kita nak ke depan nanti. Bila kita banyak kat belakang, kita baru nampak, oh okey. Bila kita tak ke belakang, kita tak nampak benda tu. Kita just jalan, go. So tak ada benda yang kita nak improve ataupun tak ada benda baru untuk kita nak hidangkan. So itu yang apa Stacy buat lah. Banyak observe, belajar dan juga come out with new formula. Takkan nak sama kan macam yang dulu kan. So Stacy pun kena barulah, benda yang bagus dan baru untuk sekarang, insyaAllah. Macam lebih kepada you rasa macam untuk stability lah. You rasa macam moving ke depan tak selama-lamanya kita boleh menyanyi kan. Somehow kita, apa yang contoh macam you boleh menulis, boleh mengubah lagu. So you keluarkan bakat tu, so that nanti bila let's say kalau mungkin one day dah tak boleh nyanyi ke benda macam tu, this is actually backup plan, right? Dia more tu nak faham sepenuhnya. Maksudnya bila kita ambil tahu dalam semua aspek, dalam benda yang tak sepatutnya penyanyi punya kerja pun kita ambil tahu, kita akan lebih tahu apa yang kita akan present nanti. Dia more tu itulah. So itu yang Stacy excited kan sebenarnya, untuk share
After apa yang I faham, apa yang I ambil, apa yang I kat belakang ni semua, ini apa yang I faham, I present to you. Yes, benda macam tu. Tu yang Stacy. Stacy memilih bunga cantik sebagai nom de guerre ataupun pen name Stacy. Yes. Boleh ceritakan macam mana Stacy menggunakan nama itu bunga cantik? Apa? bunga cantik. Bunga sebenarnya maksud nama anak kedua, Isyal. Nama dia bunga kan. Cantik tu Bella. So nama dia orang yang saya gabung untuk jadi bunga cantik. Yang buat jadi keras untuk lagi macam mana semangat nak bekerja, nak apa nama, nak jalan dengan muzik yang kita suka ni adalah of course anak-anak. Sebab anak-anak pun dengan minat dia orang, dengan everything tu dia yang push kita ke situ. And somehow husband punya dan my mum of course. Sisi keluarga tak ada perancangan untuk tambah lagi zuriat ke? Baru keluar. Baru keluar. Aku rasa penat. Baru nak berangan gitu. Baru turun berat kan? Baru turun. Susah tau. Tapi apa yang Sisi ada rancang you punya planning, family planning lah. Ada rancang tak? okey. Dari first anak 5 tahun, anak kedua. Nak ketiga pun 5 tahun. So kalau boleh biar dia macam tu lah, 5 tahun sekali. Jadi adalah time kita cik. Gitu. Maybe Stacy cakap lah nama anak, nama dan tahun umur berapa. Oh, okey. Bella yang pertama kan, sekarang dah 11 tahun dah. Dah besar dah. Berbeza. Ini saja macam borak kawan lah. Berbeza tau anak yang dah besar dengan yang kecil. Maksudnya dari segi tanggungjawab dan juga perginya kita yang menjaga dia dan juga nak mendidik dia. Lagi susah Dia lagi bagi nampak kita ini adalah dunia. Macam tu. Dia bagi kita sedar macam macam tu. Sebab ialah budak-budak sekarang boleh tahan mulut dia orang. Hebat mereka. Jadi kita macam kena mak-mak pun kena pandai juga kan. Bercerita mak-mak pula. Yang kedua Isyal. Sekarang berumur 6 tahun. Dan yang paling latest ni yang ketiga Isa lah. Isa baru 6 bulan. Anak-anak ada minat muzik, nyanyi ke? Ada tak? Ada nampak ke arah situ. Yang saya boleh nampak memang dah lahir-lahir boleh nyanyi tu Isyal lah. Dia dah memang tunjuk lah benda tu memang ada lah. Cuma dia tak suka. Susah. Sombong betul. Kita suruh nak nyanyi. Tapi bila dia nyanyi sendiri dia ni. So Nanti besar nanti kan. tapi kita geli hati lah. Sebab kita bukan ajar dia sangat tau. Tapi bila kita tahu dia boleh, bila dia sendiri-sendiri nyanyi, dia boleh so geli hati lah kan. Anak yang first demo tu, dia suka berlakon. Dia drama sikit. Dia drama queen sikit tu. Kuat tu drama. Composing wise apa ni? Ada buat lagu untuk siapa kat Indonesia? Kata buat lagu untuk Kita orang baru je buat lagu untuk Amir Masdi. Lagu sengaja. Best lagu tu. Judul thank you. Dap. InsyaAllah. Dan ya. Mudah-mudahan lah. Kita pun baru nak start balik. Kelas. Stacy, apa nama konsert ni? Konsert ni nama DFP Presents Stacy. Sisi tahun ni 2023 akan menjadi tahun kebangkitan semula awak ke ataupun Yes. hilang balik? Yes. Sebab mungkin sebelum ni Stacy take time untuk Stacy nak bahagikan masa dengan anak juga. Bukanlah kata nak alasan ke apa dalam kita punya kejaya, tapi untuk nak kita faham ataupun puas dalam kejaya kita, kita kena ambil tahu semua benda juga. Maksudnya dekat family kita dah lalui fasa yang ada kaitan untuk kerja kita juga. Susah nak cakap benda tu. Macam mana nak explain? Sebenarnya dia berkait. Macam contohnya, kalau I tak peduli I punya family ataupun just jalankan tanggungjawab saja, tapi tak menitik beratkan ataupun pergi berehat seketika kat sini, tak mungkin I dapat pemahaman ini sekarang. Kalau I tak belajar masak, I tak mungkin akan dapat pandai buat lagu. Oh, begitu. Betul. Sangat betul. Sebab masak adalah, oh my God, seni. So Dia you dapat art. idea daripada masa kat dapur. I dapat idea
konsep, nyanyi, semua kat dapur. Serius. Bukan kat tandas Seorang Kat tandas. Kalau orang tengah mandi kan. Kat tandas dengan suami lah. Off record. Yeah. Kat masak, ada seorang lah. dapat idea masa memasak Kebanyakannya masa memasak. Sebab bila diperhatikan masak ni, kita silap sikit pun, kita terlebih sikit pun macam nyanyi juga. Terlebih pun tak sedap. Terkurang pun tak sedap. Dia kena fokus sebenarnya. Dia bukan nak tengok je kat situ, tapi maksudnya dengan api, dengan timing. Kalau dulu ialah cincai masak, tapi disebabkan ada komitmen yang kena masak selalu, baru kita perasan yang, benda ni bukan masak sahajalah. Rupanya terror, banyak orang terror kat Malaysia ni pun mesti terror ni masak. Art semua tinggi-tinggi. Macam mana, sebab kan semua orang boleh masak asam pedas. Tapi rasa semua berbeza-beza. Macam mana cara art dia orang untuk dia orang tentukan ini dah masuk bila, ini berapa, ini itu. So, orang rasa benda tu simple. Sebenarnya bila kita terjemahkan pada pekerjaan kita sendiri, terrornya benda tu sebenarnya. Sekarang dah master lah. Macam masak tu tak ada lah, tak tahulah master tu lah. Kalau you masak, you macam jenis yang ikut sukatan ke, very cakap apa, ikut sife ke, atau yang jenis ikut sife. Yang macam Kak Jan macam jampak. Saya jenis ikut sife. Okey. Maksudnya timing dia bila, dia punya cara potong dia. Semua benda tu main peranan, walaupun kecil je kita nampak. Dia sangat ada function lah, dia ada efek dia. Walaupun sikit. Macam Hakim, you selalu masak apa dia? Hakim, dia suka masak masakan apa? Dia suka, semua dia suka. Tapi yang peliknya, dulu dia komplain. Dia kata, sebab Stacy dari dulu memang jenis suka makan sayur, ikan. Itu je, kosong. Ayam, sayur. Macam tu lah, jenis kosong lah kan. Dia pernah komplain satu hari. You ingat I orang Sabah? I makan berkuah, ini kering. Saya macam, alah. Okey, time tu lah. Sekarang, dia tak nak saya masak yang berkuah. Dia nak saya masak yang Sabah tu. Baru dia cakap, yes. Dia kata baru saya rasa badan saya ni lain sikit. Bila makan benda betul lah. Memang makan kena berehat seketika. Dia tak boleh selalu. Macam tu. Ni adalah konsep yang istimewa lah untuk you secara peribadi kan. Yes. So mungkin you ada macam wish tak untuk someone special yang you minat untuk tengok you during concert, macam you nak Beyonce ke tengok you. Hari tu macam tu wish. Artis macam you harap tengoklah sepanjang masa. Actually kalau betul-betul yang nak tengok I tu kat atas tu, I hope especially my fans lah. Sebab dia orang yang dari dulu selalu ikut sampai sekarang tak pernah berhenti, dan mereka juga orang yang terawal excited untuk beli tiket. Sebab diorang, kepercayaan diorang, saya tak payah cerita pasal konsep. Saya tak payah cerita pasal sekarang saya dah macam mana, saya dah boleh nyanyi ke apa benda, semua tak payah cerita. Kepercayaan diorang tu lebih beyond daripada orang lain. So, saya paling excited nak perform untuk mereka sebenarnya. Tiket dah dijual? Tiket dah dijual dan sedang picking up sekarang. So, siapa yang belum boleh war-warkan juga kat luar, siapa yang belum beli tiket, bolehlah beli sebab ini adalah momen yang paling indah untuk live Stacy lah. Untuk Stacy. Ini yang memang kita paling tunggulah. Excitednya. Kita tengok harga tiket pun macam masih mampu milih lah. Yes. Kan memang tujuan Stacy macam nak memang orang ramai semua datang untuk tengok. Instead of macam certain artis macam harga dia agak mahal. Yelah, kita pun bukan biasa lagi, maksudnya nak selalu orang nampak buat konsert. Maksudnya kita pun selalu spare. So eksklusif lah. Walaupun dia eksklusif, tapi kita nak orang tengok. Kita nak orang mampu milik dan juga orang datang untuk tengok. Sebab rasanya ini the first concert solo Stacy, yang Stacy akan keluarkan idea-idea yang dari dulu banyak benda yang tak dapat diletak. Yes, kadang-kadang terhad, kadang-kadang kan kalau baca TV kita kena ikut dia orang punya minta. Ini memang minta Stacy. All out Stacy. Control lah maksudnya. Yes, itu yang Stacy, baju siapa buat? Baju dari Kak Yana Hussein. Makeup dari Kasih Cici. Yes. Dan juga rambut midi lah. Wah, detail.
Tapi semua dalam konsep lah. Macam kita orang pun selalu jumpa and meeting untuk pastikan, okay, apa idea baru yang kau masukkan, apa yang ni baru masukkan. Diorang nak tally. Takut ada benda yang tertinggal untuk each konsep tu. But it's a musical journey lah dari 2008. Yes, tapi tak terlalu musical. More on Stacey lah. Yes, Stacey punya maybe sound, music. Bukan maybe, memang itu yang Stacey terapkan. Sound dan juga music and visual. Performance lah. Choreographer Stacey akan ambil masuk sendiri juga. So Stacey tak pernah buat benda-benda ni semua dari dulu. Maksudnya kalau dulu I tanya, okay, sebab tak ada keyakinan diri. Kita tak cukup dalam ilmu tu, tak cukup yakin lagi. Tapi untuk sekarang Stacey dah pernah buat juga koreo untuk certain song, so dah ada keyakinan tu sikit. So I dah yakin, tak sabar. Sebab bila music pun kita atur, and then dance kita atur, of course kita faham apa yang kita nak buat kat atas stage. InsyaAllah kita minta untuk dilancarkan sahaja. Itu sahaja tinggal. Berapa orang dancer tu angkut? Mungkin dalam 6 orang. Sebab konsep pun memang perlukan macam tu je kan. Musician berapa piece? Around 9 piece. 9 piece band. 9 piece. Stacey, ni soalan lain lah. Pasal AJL, ada tak lagu ciptaan Stacey yang masuk AJL ni? Tahun ni? Tak ada. Tak ada. Memang kita lepas cinta tu hari tu memang ada gap lah. Berehat banyak lah juga. Yelah, mengandung pun surprise. Ngandung? Macam tu. Mungkin Stacey ada buat ramalan ataupun your favourite show yang you nak tengok ataupun lagu mana yang akan you rasa akan dinobatkan kat JL. You ingat tak? You ada list ni? Ada kan? Ada apa? Yalah, maksudnya list lagu yang akan masuk JL tu you tahu kan? Siapa artis Mungkin you akan rasa macam, oh lagu ni mungkin ada keistimewaan dia. Sebab tu kan Mungkin timing untuk AJL dia berlanggar dengan Stacey tu yang Stacey banyak tak nampak sangat. Dia kurang, tapi nampak juga kat iklan. Cuma macam kita tak terlalu, oh ini dia buat lagu ni, si ini dia tak terlalu ni. Okey, nampak macam okey AJL berapa hari bulan gini-gini je lah. Tapi untuk nak tengok betul-betul tu tak dapat sebab timing dengan ni kan. You sendiri rindu tak pentas AJL ataupun you rasa dah bukan untuk you perform lagi, untuk you menghasilkan karya-karya untuk orang pergi AJL kan macam mana? Both masih boleh. Masih rindu juga lah pentas AJL. Nak cakap macam mana ya rindu, tapi at the same time kita pun nak ada timing yang sesuai. Maksudnya kalau dia masuk, kita kalau dulu, kalau sebagai penyanyi, kalau dululah kita akan macam yes lagu I masuk AJL, yes ni. Tapi sekarang tak, kita rasa macam lagu ni janganlah. dia ada demand sendiri. Dia ada demand sendiri dan dia ada backstory sendiri. So maksudnya adalah sebab-sebab rasanya time ni janganlah. Nanti betul-betul, kalau betul-betul dia dah pergi, kita nak kalau boleh puaslah. Apa yang nak lagi dalam muzik, puas saja. Puas dalam muzik yang kita suka. So kalau ditanya lagu Teriak tu bukan AJL material. Ya. Kan? So ada tak macam Stacey buat, okay, Teriak ni aku buat khas untuk AJL. Sebab Stacey cakap tadi lagu ni macam unik kan? Yes. Tak pernah lagi you guys buat semacam itu. Untuk M dia ke AJL tak pernah terlintas lah. Tapi untuk M dia more on penceritaan yang nyata. Maksudnya tak nak lapis-lapis. Dia more on nak bagi makan orang. Tapi bukan dari makan, dari music. So maksudnya I know banyak orang perlukan lirik-lirik seperti ni. Instead of cinta, I love you, itu apa semua. So demo tu itu. Yalah, kita pun music pun kita kena bagi demand dia kat situ lah mungkin. Harap-harap lah okey. Cakap je lah kan lebih. Artis macam mana yang layak untuk nyanyi karya Stacey tu? Wow. Itu. Takut. Tengok apa power juga. I kan. Tengok macam Masha ada vocal power, Amir. Kriteria apa yang you cari tu?
kita tak meletakkan kriteria, kita letak tak adalah. Kita letak sebenarnya demo tu kena ke tak? Kesesuaian. Macam kita dah buat melodi ni, I rasa kalau ini dia akan jadi moden kalau si ini. Kalau si ini bawa, dia mungkin suara dia tak berapa akan bawa ke arah bunyi yang tu. Dia macam tu lah demo on itu. Kita demand on tone. Kita tak pernah nak macam dia power, dia tak power tak. Yang tak power tapi kalau tone dia kena, itulah yang kita cari. Sebab kita tak nak keluarkan benda yang sama. Kita nak benda yang penyanyi yang pergi minta dengan Stacy macam okey aku buat khas untuk orang tertentu je. Ada yang minta juga. Tapi ada yang kita bagi, ada yang tak juga. Sebab kita depends on material apa yang tengah ada dan juga ada ke tak nanti depan nanti. So bila ada yang sesuai dengan dia memang kita bagi. So demo on kesesuaian. Macam orang tu kalau dia ngam-ngam minta ada yang sesuai, ada dapat lah. Tapi kalau ngam tak ada memang kita tak boleh nak kau nyanyi je lah yang ni. Yang macam tu lah. Demo on macam tu. Banyak lah lagu dalam bank, lagu simpan. Kita tak ada library. Tak ada. Lah. Kita paling-paling kalau library pun dalam 5 hari kena ambil macam tu. Itu pun 1-2 macam tu. Yes. Sebab dua penyanyi, dua kepala yang demandnya kat situ. So dua-dua pun akan buruk lah, delete lah. So dia punya nak dapat tu kan bukan selalu ada. Bukan selalu dapat lah. Yes, sebab bertekak je banyak. Siapa yang you nak, Stacy nak menyanyikan, penyanyi yang Stacy nak nyanyikan lagu Stacy? Untuk akan datang. Tempatan lah. Apa yang you rasa? Billie Eilish. Wow. But something like that lah kan. I mean kalau dapat keluarkan sound-sound yang macam tu. So the difference. Artis I tak kisah, cuma I demand on something yang macam tu. Bukan macam Billie Eilish, maksudnya dia different. Dia tak ada yang dah kita dengar tiba-tiba nak bagi lagu ballad ini. So kita pun nak puas juga kan. Tak nak sekadar buat okey ada, sekadar buat okey ada. Sebab kalau macam tu time memang tak ada. Dengan nyanyi dengan anak. Ini lagi. Yes. Nak tanya sikit pasal you pun penulis dan penghasil lagu kan. Royalty. Yes. Ada sebelum ni banyak juga yang memperjuangkan kata royalty boleh tak tambah tempoh 50 tahun. Itulah. Oh ya, sebab dia kan dia habis dia punya tempo kan. Singkat sangat kan. Yes. So sebagai apa pandangan you? Adakah you rasa tindakan tu patut dibuat ataupun you dah okey je? Patutlah rasanya kan. Patut dilanjutkan juga. Sebab apa yang dihasilkan tu kita tak tahu mana yang akan evergreen panjang macam mana apa semua sekalipun. Dan yang pastinya yang tukang buat tu kita akan happy lah walaupun kita dah tak ada. Bila kita punya family masih dapat merasa kita punya titik peluh. Pendapatan berpanjangan lah. Yes, I tak tahu detail tapi itu pandangan kosong sendiri je. Lucu kan? Kalau tak puas hati ke rasa macam itu je lah. Oh. Kang nanti tak masuk I punya MSCP. Kenapa macam kecil je tahu. Semua yang terbaik lah. Mana yang terbaik, mana yang tak menjejaskan apa yang dah sedia ada. Maksudnya untuk dilanjutkan tu mudah-mudahan itu impian lah. Kalau boleh itu kita punya harapan lah. Tapi yang pastinya kalau boleh jangan sampai ada yang terjejas lah. Sebab apa yang dah ada pun dah cukup. I sendiri pun excited bila dapat first payment dulu. Ya kita tak pernah kan. Jadi bila kita macam ni macam wah, I tulis lagu lah, bagus juga. Nak tulis lagu lagi tu? Yes. So dia dah nampak benda lain. Yes. Berapa RM kalau boleh share? Mana boleh. HDN. Kau gila. Tak adalah. Bayaran yang pertama. Yang pertama tu. Yang pertama lagu apa? Lagu Rampas. Okey lah. Spotify saja juta-juta. Tak adalah. Tak adalah sampai juta. Juta Dubai dah ai. InsyaAllah mudah-mudahan masin mulut apa budi. Amin. Sebab macam dulu contoh macam saya bagi satu contoh lain macam zaman Piramli dulu.
dah sampai sekarang kan. Waris-waris dia dapat cuma ada satu dia dapat RM19.90 satu tahun. Najwa dia cakap. So maybe that's actually the concern lah, macam you write something tu karya you tapi dia punya royalty tak setimpal dengan apa yang you kerjakan. Dan dia mungkin tak pergi kepada you punya waris ataupun you punya keturunan. Yes. Benda-benda macam itulah yang kesian kan. Sebab dia bukan sekadar karya. Dia peninggalan sebenarnya. So kalau benda tu dapat dijaga ataupun diatur dengan baik, semua pun happy. Semua pun dia berpanjang tu pun bagus. Maksudnya dia punya perjalanan untuk lagu tu sampai ke sudah tu pun dia memang cantik lah. Itu. Apa lagi soalan? Anything else? From? I tak ada kontroversi. Boleh create? Apa? Bulan ni tak boleh, lepas ni boleh. Sponsor DFP. Kan. Thank you everyone. Terima kasih so much. Thank you so much. Kami pengurusan DFP, kami sangat appreciate your time and everything. So now I nak ajak semua group